Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-musliman yang rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-69 dan 70 dari surah Yasin. Saya amat menggalakkan tuan-tuan untuk memiliki tafsir Ibn Katsir, kerana ini tafsir antara yang terbaik, diterima oleh umat Islam berabad-abad namanya, ratus-ratus tahun umur tafsir ini. Dalam hadis kita ada sebagai contohnya Sahih Bukhari, dalam tasawuf kita ada Ihya Ulumuddin, dalam tafsir para ulama sedunia seolah-olah mengiktiraf Ibn Katsir sebagai satu periwayatan yang sangat dekat dengan sempurna. Ayo tuan-tuan, kita lihat ayat 69 hingga 70 firman Allah SWT dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Liunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan kami tidak mengajar syair kepadanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syair itu tidak layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang beri penerangan supaya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan supaya pastilah ketapan terhadap orang-orang yang kafir. Dalam kuliah lalu kita telah pun menyentuh berkaitan dengan perbezaan di antara Quran dan juga syair. Dan dalam konteks ini bahawa yang dimaksudkan mereka yang hidup hatinya akan menerima Al-Quran. Sebuah hadis yang dikemukakan oleh Imam Muhammad Al-Urami, walaupun sanad pada hadis ini ada perbincangannya, bahawa ada 4 perkara, arba'un yumitna al-qalba, az-zanbu ala zanbi wa kathratu munakashatin nisa'i, ya'ni muhadafatahunna, mumaratul ahmaqi, taqulu wa yaqulu wa la yarji'u ila khairin abadan, wa mujalasatul mauta. Faqila lahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal mauta? Qala kullu ghaniyin mutrafin. Nabi menyatakan dalam hadis ini bahawa ada 4 perkara menyebabkan hati itu mati. Matinya hati. Yang pertama, dalam konteks ini, melakukan dosa tanpa bertaubat kepada Allah SWT. Ya, betul, dosa kecil. Tapi kalau dilakukan berterusan, memang ia menjadikan dosa besar. Seperti kata-kata mereka, kata-kata para salihin, salafus salih berkata, La zanba ma'at taubah ma'al istighfar wala kabir wala saghira ma'al israr. Tak dikira berdosa dengan sebab taubat kepada Allah sungguh-sungguh, tetapi tidak ada dosa kecil anda ia dilakukan berterusan nanti jadi dosa besar. Maka 4 perkara yang matikan hati ini disebut oleh Imam Al-Urami di awal tafsir surah Yasin, kerana ayat ini ada kaitan dengan ayat yang lalu, ayat yang telah kita bincangkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini ayat yang ke-12, kisah Bani Salimah, bahawa kami menghidupkan mereka yang telah mati dan menulis apa sahaja yang kesan yang mereka tinggalkan. Maka nampaknya surah Yasin di bahagian penghujungnya membawa kita kembali kepada hakikat kehidupan dan kematian. Antara kematian yang tidak disedari oleh banyak manusia itu kematian hati. Sebab itu ada hadis yang Imam Al-Urami bawakan, 4 perkara yang membawa kepada kematian hati tanpa disedari. Pertama, dosa yang dilakukan tanpa taubat berterusan. Yang kedua, kathratu munakashatin nisa, banyak bercakap dengan orang perempuan bukan mahram. Jangan diterjemahkan hadis ini secara literal, secara word by word, lalu kita akan kata bercakap dengan orang perempuan ni tak boleh langsung. Bukan. Nabi SAW sendiri dalam peristiwa Hudaybiyah telah pun konsult kepada isterinya yang mulia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mana Ummu Salamah telah menyuruh Rasulullah SAW, wahai Rasulullah suruh mereka bertahalul, mereka tidak lakukan, cuba Rasulullah sendiri bercukur, nanti mereka ikut. Nampaknya kata-kata Ummu Salamah itu berguna sebagai satu syura dengan orang perempuan. Jadi hadis ini bukan kita pegang di atas itlaqnya, keseluruhannya. Kemudian yang ketiga, perkara yang mematikan hati disebut oleh Imam Al-Urami di awal tafsir Ibn Katsir. Kita pernah bincangkan satu masa dahulu, iaitu mumaratul ahmaq, duduk bergaul dengan orang yang ahmaq. Ahmaq ni orang yang bodoh, orang yang tidak menggunakan akalnya, orang yang akan menyebabkan kita buang masa dengannya. Kita bercakap satu, dia jawab yang lain, dan dia tidak mahu belajar apa-apa kebaikan. Dan yang terakhir sekali, mujalasatul mauta, duduk bersama dengan orang mati, akan matikan hati. Siapa pula yang mati itu, wahai Rasulullah? Siapa yang nak duduk dengan orang mati ni? Jawapan Rasulullah, kullu ghaniyin mutrafin, semua orang yang mempunyai kekayaan tetapi dengan kekayaan itu melalaikannya dari Tuhan, melalaikannya daripada perkara-perkara kaitan ketaatan. Maka ayat ini yang kita bincangkan kaitannya
Saya tadi jelaskan kepada tuan-tuan, di sini ada satu unsur namanya ihtibak, iaitu Allah SWT membawakan kepada kita kisah orang yang diberi umur panjang, tetapi umur panjang itu dalam nyanyuk dan dia menyusahkan orang kelilingnya. Itu sebab Nabi mengajar kita doa supaya selamat daripada umur tersebut, jangan menyusahkan orang. Maka berkaitan di antara umur nyanyuk dengan syair ni tadi telah saya jelaskan kepada tuan-tuan. Artinya Allah SWT mengkehendaki kita untuk menjadi orang yang abid, alim, belajar dan juga beribadah dengan ilmu yang kita ada. Kerana yang demikian akan memelihara kita daripada sifat nyanyuk itu. Disebut oleh Dr. Ratib Nabulusi yang tafsirnya, banyak bukti yang telah ditunjukkan bahawa orang yang beriltizam dengan Quran ini akan selamat daripada penyakit-penyakit, antaranya penyakit nyanyuk ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila seseorang itu beriltizam dengan sifat kehidupannya yang ada jadual kehidupannya untuk belajar Al-Quran, menghafaz surah-surah tertentu, tak ada alasan untuk mengatakan umur dah tua, tak dapat nak ingat. Jika manusia mengalami proses penuaan, akan beri penampilan luaran kesannya, tapi yang telah saya gambarkan kepada tuan-tuan, Nabi-Nabi Allah, terutamanya Nabi Muhammad SAW, tidak ada apa yang kurang pada peringatan ataupun kekuatan ingatan, zakiratuhu sallallahu alaihi wasallam, bahkan fizikal Nabi SAW yang kita pelajari dalam kitab, contohnya Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syama'il Muhammadiyah yang dipermudahkan, menunjukkan bahawa uban di kepala Nabi ini tidak melebihi 20 helai. Kuliah lalu saya bawakan daripada tafsir Al-Imam Al-Biqai Nazmud Durar, bahawa dikemukakan tentang Nabi kita ni jalannya pantas, laju sampai para sahabat tergesa-gesa nak ikut Nabi, seumpama orang yang turun bukit. Lagi Nabi pernah mengalahkan Rukana 3 kali, sehingga Rukana akhirnya mengiktiraf kekuatan Nabi, padahal Rukana ni tak pernah ditewaskan. Kuatnya Nabi SAW. Dan begitu juga hatta annahu dara ala nisa'ihi wa hunna tis'un. Nabi bersama dengan para isteri baginda SAW pada satu malam, bilangan mereka 9 orang. Ini semua menunjukkan bahawa yuhka min quwahu allati faqa biha an-nasa. Ini menunjukkan kepada kekuatan Nabi kita SAW. Dan begitu juga kalau kita baca kisah daripada hadis yang menunjukkan kekuatan para anbiya alaihi wassalam, bahawa malakul maut alaihi salam ursila ila Musa liyaqbid ruhahu, falamma ja'ahu sakkahu fafaqa'a 'ainahu faqala rabbi arsaltani ila 'abdin la yuridul mauta qala irja' ilayhi faqul lahu yadha' yadahu ala matni thawrin falahu biha ghattat yaduhu wa bi kulli sya'ratin. Dalam hadis itu menggambarkan bahawa dalam hadis sahih ini, Bukhari dan juga Muslim, Ahmad pun ada meriwayatkannya, Nasa'i, bahawa tatkala Jibril, tatkala malaikat yang tugaskan Allah untuk mengambil roh Nabi yang mulia ni, Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa AS ini, maka ditampaknya malaikat itu sampai terkeluar matanya. Lalu beliau datang bertemu dengan Allah SWT, kembali mengatakan, wahai Tuhan, ya Allah, engkau mengutuskan aku kepada seorang hamba-mu yang saleh, tetapi dia tidak mahu kepada kematian. Tengok, ini kekuatan yang ada pada para anbiya alaihi wassalam. Tuan-tuan, begitu juga kalau kita lihat ada Nabi yang Nabi Musa ini berapa umurnya? Mi'a wa isyina sanatan, 120 tahun umurnya. 40 tahun baginda diutuskan dan jadi Nabi, berdakwah kepada ayah anda angkatnya Fir'aun. Kemudian 40 tahun lagi setelah itu mereka tersesat di Sinai. Kemudian 40 tahun yang berikutnya Nabi Musa AS diberi umur oleh Allah SWT. Maka inilah umur yang diberikan kepada baginda sebanyak 120 tahun. Tidak pernah lam yad'uf basaruhu, matanya tidak pernah menjadi kabur dan dia tidak menjadi tua. Dan ada nabi-nabi yang diutuskan Allah lebih panjang umurnya daripada nabi-nabi ini. Ini bagi menggambarkan kepada kita, kata Al-Imam Al-Biqai dalam tafsirnya yang terkemuka itu, Nazmud Durar, ayat ini kaitannya, keserasiannya dengan ayat yang lalu, iaitu ayat lalu menceritakan tentang umur manusia yang mungkin seseorang itu akan ditimpa penyakit lupa, nyanyuk dan sebagainya, tetapi para Nabi tidak seperti itu. Ini menunjukkan di sebalik ayat ini mengingatkan kita bahawa orang yang beramal saleh, orang yang baca Al-Quran, akan secara istiqamah akan selamat daripada penyakit yang menimpa manusia kebiasaannya. Ataupun dalam apa yang dikemukakan ini ada satu bentuk namanya uslub al-hakim. Ini dipanggil dalam bahasa Arab satu bab daripada balaghah, pengalihan perbicaraan kepada satu yang lebih penting. Jadi uslub al-hakim merupakan satu bentuk kesenian dalam balaghah kerana memberikan kesan indah kepada perbicaraan seorang. Contohnya, tuan-tuan dan sekalian, kalau seorang anak tu bertanya pada ayahnya, ayah banyak duit tak? Nak jawab banyak duit ni, kita ni sebagai ayah bukannya jutawan. Maka jawapan seorang ayah yang bijaksana, alhamdulillah nak, walaupun kehidupan ayah macam ni, tapi Allah bagi pada ayah kesihatan, ayah diberi Allah kepercayaan orang, dan ini yang merupakan modal ayah yang paling besar dalam kehidupan pada ini anakku. Jadi ini merupakan satu namanya usulul hakim.
Jadi kalau ayat yang lalu menceritakan tentang hukuman ataupun menimpakan seseorang itu ditimpa dengan penyakit lupa, nyanyuk pada hari tua, tetapi ada yang dikecualikan. Siapakah yang dikecualikan itu? Maka mereka yang berpegang kepada Al-Quran. Di sebalik pengkisahan penolakan penafian Nabi merupakan seorang penyair, Allah Ta'ala membawakan kepada kita Al-Quran untuk menjadi hidangan kepada kita. Itu sebab tuan-tuan dimulakan kasihan, Quran ini dipanggil sebagai ma'dubah. Apa maksud ma'dubah? Ma'dubah ni hidangan. Quran merupakan ma'dubatullah. Ini merupakan hidangan daripada Allah SWT. Dalam banyak hadis menunjukkan kepada keutamaan Quran dipanggil sebagai ma'dubah. Inna hadzal Quran ma'dubatullah fata'lamu min ma'dubatihi mastata'tum. Dalam hadis Darimi, Al-Hakim dan Mustadraknya dengan mengatakan bahawa sanadnya sahih, bahawa Quran ini merupakan hidangan Allah. Maka pelajari daripada hidangannya sedaya upaya kamu. Tuan-tuan ini satu motivasi untuk kita. Jadi ungkapan ni kalau kita lihat, setengah daripada mereka mengatakan ini merupakan ucapan sahabat yang faqih, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun maknanya sangat benar. Ma'dubah ni kalau kita perhatikan berasal perkataan adab. Adab ni berarti kesopanan, himpunan, kualiti sifat yang ada pada seseorang. Jadi kalau Nabi menyatakan ilmu merupakan, ataupun Abdullah bin Mas'ud mengatakan ilmu merupakan ma'dubatullah, cuba kita bayangkan hidangan yang dipersiapkan untuk orang datang, makanan lazat, minuman sesuai dengan keinginan nafsu kita yang pada masa itu kelaparan. Maka Quran pun demikian. Dia bukan saja penekanan pada sifat kerohanian, yang mengundang pula sahib ma'dubah ni adalah Allah SWT yang maha kaya, maha pengasih, maha mengetahui. Tentulah hidangannya beraneka ragam sesuai dengan keperluan rohani manusia, sekaligus lazat. Kerana Al-Quran merupakan hidangan Allah, maka hidangannya beraneka ragam dalam erti kata ayat-ayat yang terkandung dalamnya. Kata Al-Imam Syekh Muhammad Abdullah Darras, ini seorang ulama yang terkemuka dari Mesir. Beliau menulis tesis PhD-nya bertajuk An-Naba'ul Azim. Apabila kita membaca ulum Quran, kita akan jumpa nama beliau Syekh Al-Imam Muhammad Dr. Muhammad Abdullah Darras. Beliau berkata dalam penjelasannya kepada Al-Quran, indah sangat perkataannya. Cuma Allah SWT dengan hikmahnya mematikan beliau pada usia muda. Kalaulah beliau masih hidup, tentulah beliau akan menghasilkan satu tafsir yang sangat menarik. Ni kata Allah Daras, apabila anda membaca Al-Quran, maknanya akan jelas di hadapan anda. Tapi bila anda membacanya lagi sekali, anda akan menemui makna-makna yang baru, yang berbeza daripada sebelumnya. Sampai anda menemui kata atau kalimat yang mempunyai berbagai-bagai maksud. Ayat-ayat Quran ini bagaikan intan. Setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeza dengan apa yang terpancar pada sudut-sudut yang lain. Maka tak mustahil jika anda mempersilakan orang lain memandangnya, dia akan melihat lebih banyak daripada apa yang anda mampu lihat. Jadi inilah dia huraian yang sangat indah terhadap maksud ma'dubah oleh Al-Imam Muhammad Abdullah Darras dalam kitabnya An-Naba'ul Azim. Saya mewasiatkan tuan-tuan yang berkecimpung dalam tafsir, baca kitab beliau An-Naba'ul Azim. Jadi Al-Quran ni menyiapkan bermacam-macam hidangan. Jadi para tamu yang datang ni kalau kita ibaratkan akan memilih sesuai dengan selera masing-masing. Tuan rumah tidak keberatan, bahkan gembira bila melihat tamu datang makan apa yang dia nak. Dari sudut yang lain, tamu-tamu pun tak perlu bertengkar kerana mungkin pilihan mereka berbeza-beza. Si anak mungkin makan nasi ayam, si ibu mungkin makan laksa, bapanya mungkin makan rojak Singapura mungkin. Kalau kita nak faham begitu. Jadi ini terbukti dengan pemahaman para pakar terhadap Quran yang melahirkan begitu banyak corak tafsirannya. Mustahil kita baca satu kitab tafsir kita akan memahami semua ini tuan-tuan. Dia memerlukan kepada satu jalinan usaha yang bersepadu untuk kita membaca kitab-kitab tafsir ni dan akhirnya dapat membuat satu kesimpulan apa yang Allah SWT kehendakikan kat sini. Itu sebab bila kita belajar dalam bahasa Arab, para sastrawan, para ahli falsafah, ilmuwan Islam dalam macam-macam disiplin, kita dapat lihat lahirnya kecenderungan ilmu dalam berbagai-bagai perkara. Perbezaan yang timbul itu tidak mengakibatkan satu dari dua pentafsiran itu menjadi salah dalam beragama, fiqhut tadayun. Tapi perbezaan itu lahir dengan kehendak yang tulus masing-masing untuk menyantap ma'dubatullah, apa yang dihidangkan oleh Allah bersifat Al-Quran itu. Semuanya ingin senang sekaligus menggembirakan tuan rumah, iaitu Allah SWT. Jadi manusia keseluruhannya diundang ke ma'dubatullah, ia terbuka dan Allah menyambut dengan gembira. Dan jangan tunda-tundalah kehadiran anda kepada ma'dubatullah, hidangan Allah ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.